Chapter 6 Circular Motion, gerakan membulat. In this chapter, we are going to learn about the object which is moved in a circular motion. There is some example which is an object moved in a circular motion. Number 1, we have a roller coaster move in circular motion. Number 2, the car move in circular motion around the roundabout. And number 3, satellite revolve around the earth, means that satellite is moving in the circular motion revolving around the earth. This is the overview of this topic. Okay, the first one, you need to define the uniform circular motion, and number 2, you have the centripetal force which is involved in the circular motion. Okay, first our topic, we are going to learn about the uniform circular motion. At the end of this topic, you should be able to describe uniform circular motion. And number 2, convert unit between degrees, radian and revolution or rotation. Okay, now let's define what is a uniform circular motion. Okey, untuk tajuk ini kamu hanya akan belajar gerakan membulat secara seragam sahaja. Uniform circular motion is a motion in a circle which is circular arc at a constant speed. Bermaksud kita ada gerakan membulat seragam ialah gerakan dalam bulatan pada laju seragam. So di sini mesti mention sebagai laju seragam. So the speed must be constant and you cannot mention it as a constant velocity. Okay, for the example here in figure 6.1, you have the circular arc. Okay, ini adalah bulatan. Okay, so kita akan lukis dulu bulatan ni. Okay, bermaksud apa-apa objek yang kamu ada akan buat gerakan membulat. Okay, so objek ni boleh ambil lah. Ini satu objek yang berada pada titik awal, dan objek ni akan bergerak daripada titik awal ke satu titik akhir. Ini final position lah untuk objek. Okay, untuk kedudukan ini kita akan dapati objek ni akan buat gerakan membulat. So pada ketika ini objek ni akan melalui satu jarak yang kita namakan sebagai S. Okay, actually S ni adalah length of circular arc. Okay, ataupun dalam bahasa Malaysia kamu ada panjang lengkok. Bila melibatkan bulatan, okay, apa yang kamu kena faham adalah konsep dekat sini, dia mesti ada apa? Dia jari, radius R. Okay, kat mana-mana titik sekalipun kamu akan dapat objek ni mesti berada pada panjang ataupun dia jari R yang sama lah. Okay, that is the R. Okay, for the instant dia bergerak daripada initial point to the final point ni, kamu akan dapati dia akan bergerak ataupun berada pada satu sudut theta. Okay, so theta ni is the angle which are the arc subtend to the center of the circle in a radian. So unit theta ni mesti dalam radian. So in the other case, kalau kamu dapat unit theta ni dalam degree,
So nak tak nak kamu kena tukar kepada radian. Okay, later we look lah how to convert from degree to the radian. Okay, next you have the R. So R is actually refer to the radius of the circular path. So from the equation here, you have the S, R and theta. So we can write the equation as S equals to the R theta. Okay, rasanya kamu dah familiar dengan formula ni S sama dengan R theta. So again, S is the length of the arc. Okay, theta is the angle and must be in radian, and R is the radius of the circular path. Okay, when do the calculation, you need to make sure that S must be in meter, R must be in meter, and theta must be in the radian. Okay, that is regarding about the length of the circular arc. Okay, next we move to the linear velocity or a tangential velocity, or you also can declare it as a speed. Okay, yang ni adalah speed yang kita ada constant speed tadilah. So, what is a linear tangential velocity? Okay, it is directed tangentially to the circular path and always perpendicular to the radius of the circular path. Maksudnya kat sini, halaju tangent ataupun halaju linear ni ataupun laju ni, dia sentiasa menunjukkan arah ni sentiasa tangent kepada bulatan. Okey, yang pertama. Yang kedua, dia juga sentiasa berserenjang dengan jejari bagi sesuatu gerakan membulat lah, ataupun bagi sesuatu circular ataupun gerakan membulat lah. So di sini contoh yang kita ada kat bawah ni adalah, okey, kamu akan ada satu objek. So objek ni sedang buat gerakan membulat So ini ialah same object, which is dia akan berada pada first position, second position and third position. Okay, means dia objek ni akan bergerak dalam gerakan membulat. Boleh decide sama ada kamu nak dia bergerak lawan arah jam, counterclockwise, ataupun ikut arah jam clockwise. So saya ambil sekarang ni objek ni bergerak lawan arah jam. Okey, at first position ni, okey, kamu akan perhatikan, nak tentukan mana dia punya linear ataupun tangential velocity. Okey, kamu akan letak dia, linear velocity ni must be directed tangentially. Kalau ini objek, you kena draw V kamu ni kena tangent pada bulatan. Ni yang tangent pada bulatan lah. Inilah kita akan namakan sebagai linear velocity. Kalau dia berada di posisi yang kedua, bermaksud inilah kamu akan dapat dia punya linear ataupun tangent velocity. Maksudnya arah V ni sentiasa tangent dengan bulatan. Kes kedua Dan lokasi yang ketiga, again kamu akan dapat ini adalah tangent velocity. Okay, again you akan dapat the linear velocity is directed tangentially to the circular path. Okay, yang kedua, dia mention kat sini, our linear velocity is also always perpendicular to the radius. Okay, kamu akan nampak di sini juga. Ini adalah you punya tangent V. So, kamu akan dapat inilah R. So, tangent V kamu ni dengan R ni sentiasa apa? 90 darjah. Okay. At second position, you akan dapat again, ini adalah tangent V. And this is also the radius R. So, kamu akan dapat tangent V kamu dan juga R sentiasa 90 darjah. And at the third position, kamu akan dapat inilah tangent V
dan ini adalah R. So kamu akan dapat V dan juga R ni sentiasa 90 darjah. Okay, next point. In uniform circular motion, the magnitude, nilai of the linear velocity, okay, yang ni adalah tangent velocity tadi, okay, ataupun nama lainnya linear velocity, which is speed, okay, of an object is constant, but the direction is continually changing, causes the change in velocity. Okey, maksud di sini adalah dalam gerakan membulat, okey, nilai ataupun magnitude bagi halaju linear iaitu speed tadi bagi satu objek sentiasa tetap ataupun malar, tetapi arahnya yang akan sentiasa berubah ataupun berterusan berubah sehingga mengakibatkan adanya perubahan dalam hal laju. Actually, bila ada perubahan dalam hal laju ini akan menghasilkan pecutan. So, dalam gerakan membulat, okay, the acceleration we call it as a centripetal acceleration. Okay, I will explain this concept later in 6.2. So, the unit of the tangential or linear velocity, as usual, we are going to use meter per second. Okay, for the example, let's say you have a circle. Maybe inilah roundabout dekat rumah kamu, Okay, this is the object. Okay, object ni maybe a car. Okay, so I will draw the object from this is the top view of the car. So the car here will moving, okay, counterclockwise around this roundabout. So kamu akan dapat inilah first position dia, ini second position of the car. Okay, maybe here is the third position of the car. Okay, as usual that we know that when you have the circle means that the circle here must have the radius. So radius ni patutnya dekat mana-mana position kamu akan dapat the same radius lah, R. Okay. Alright, so now once the car move in a circular motion, okay, the car here will experience linear or tangential velocity, okay, ataupun speed, and you need to show where is the direction of the speed. Okay, we know that just now our speed will be directed tangentially. Ini arah linear velocity tadilah ataupun speed at position 1, and you can see that our linear speed with the R always perpendicular to each other. At second position, okay, you will have that this is the linear velocity V, and again you can see that our linear velocity with the radius R always perpendicular to each other. And at the third position of the object, okay, again you can get this is our tangent or linear velocity, and again our linear velocity with the R always perpendicular to each other. Okay, so here magnitude of the or the speed of the object, okay, which is V here, nilai V ni kamu akan dapat sentiasa seragam, constant. Okay, maybe V ni adalah 20 meter per second. So bila objek kereta ni bergerak kamu bulat, okay, kalau kamu tengoklah dekat you punya speedometer tu, dekat panel bahagian depan dekat steering tu kan, kamu akan dapat kereta ni akan bergerak. Okay, contoh je. Contohnya dia akan bergerak dengan laju seragam 20 meter per saat, baik dekat titik 1, titik 2 ataupun titik yang ke-3.
Itu kita namakan sebagai constant speed. Okey, tetapi kamu akan nampak juga arahnya akan apa? Berubah. Nampak tak panah ni? Arahnya berubah. Posisi 1 ke atas, posisi kedua kamu dapat ke kiri, posisi ketiga kat mana? You akan dapat ke kanan. So arah ni akan sentiasa berubah berterusan. So bila ada perubahan arah ni, ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan change in velocity, ataupun you akan dapat nanti apa? Centripetal acceleration. Seterusnya kita akan masuk kepada terminologi yang ada dalam bab ni. The first one, kita ada period, simbolnya T besar. Period ni ialah time taken for one complete revolution ataupun cycle ataupun rotation. So tempoh, ni tempoh, masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap. Sometimes akan guna revolution, cycle ataupun rotation. Yang ni ketiga term ni masih lagi memberi makna yang sama, iaitu pusingan. So unit untuk period adalah second. So ini adalah tempoh So untuk period ni mesti buat satu pusingan lengkap, masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap. Term yang kedua, kita ada frekuensi. So frekuensi ni adalah number of revolution. Maybe you ada number of revolution, number of cycle, number of rotation completed in 1 second. Kamu ada bilangan pusingan lengkap yang dapat dilengkapkan dalam masa 1 saat. Ini frekuensi. So unit frekuensi ni apa? Akan dapat hertz ataupun per second. So hubung kait antara period dengan frekuensi ini, ia akan keluarkan sebagai F equals to 1/T, ataupun in the same time you can make it the T as a subject. So kamu akan dapat T juga adalah 1/F. You can apply mana-mana equation kat sini lah. The next point, for an object make one complete circular motion. Untuk objek membuat satu pusingan lengkap dalam gerakan membulat, konsep kamu kena faham adalah distance travel. Yang ini jarak yang dilalui oleh objek mesti sama dengan 2 pi r, ataupun kita ada apa kat sini? Circumference of the circle. And time taken ataupun time interval, masa yang diambil untuk dia buat gerakan membulat tadi untuk satu pusingan lengkap mesti bersamaan dengan apa? Satu period, ataupun 1T. So ini example You ada objek, yang warna merah ni objek. So objek ni akan buat gerakan membulat. Inilah gerakan membulatnya. Saya ambil hanya buat satu pusingan lengkap lah So kamu akan dapat circumference dia S sama dengan apa? Kamu akan dapat S sama dengan 2 pi r lah. Ni Untuk buat satu pusingan lengkap, ni circumference dia. Dan untuk satu pusingan lengkap ni mestilah ada masa yang diambil. Dan masa tu saya akan declare sama dengan T besar, iaitu period T. Untuk objek ni, bila dia buat gerakan membulat, at this position kamu akan dapat inilah tangent speed V dan inilah kita punya apa? R, radius. So kamu akan dapat V dengan R ni sentiasa perpendicular to each others. So kaitannya apa? Daripada S dan T tadi, kita boleh kira speed. Speed of the body ataupun speed of the object lah. So nak kira speed, kita ada speed V adalah distance travel bagi dengan time interval
Ini adalah formula basic yang kita dah belajar sebelum ni. Kamu ada V sama dengan S per T, kan, basic formula. V sama dengan S per T. So untuk kes ni, S kita, distance travel kita berapa? Kamu akan dapat 2 pi R. Ni ya, 2 pi R. Time interval ni, T ni, kita akan declare sebagai tempoh. Period, T besar tadi lah. So kamu akan dapat V sama dengan 2 pi R per T besar. Okey, in the same time, kita tahu juga T kita ni adalah 1 per F. So kita pun gantikanlah T yang ada ni dengan 1 per F. Masuk kat sini. So kamu akan dapat 2 pi R bagi dengan 1 per F. Okey, ini 1 over F. Ini kan rumah banglo 3 tingkat. So kamu jadikanlah dia rumah biasa, teres 2 tingkat. Kamu akan dapat 2 pi R darab dengan F per 1. Ni per 1 So yang ini pemudahkan, kamu akan dapat V juga sama dengan 2 pi R F. Okey, ini terbitan lah sebenarnya. Okey, so next. If omega is 2 pi over T. Okey, ini memang formulanya. Omega is 2 pi over T. So kamu akan dapat T tadi 1 per F kan. Ganti masuk. So kamu akan dapat omega juga ialah 2 pi F. So ada 2 formula kat sini. Okey, apa omega ni? Omega ni sebenarnya adalah angular velocity ataupun angular frequency, ataupun kamu ada hal laju sudut. Ini omega. Kamu akan further lagi bila masuk bab 7 ya. So daripada formula ni, okey, tadi kamu ada last V sama dengan 2 pi RF kan. 2 pi RF. So 2 pi F tadi ni ini merujuk kepada omega. So kamu ada 2 pi F ni 2 pi, ini F, ini akan merujuk kepada omega. Bermaksud V ni juga boleh tulis sebagai R omega. Okey, V sama dengan R omega. Yang ni pakai je lah ni formula ni ya. So it means that formula ni kamu akan dapat hubung kait antara apa? V ni adalah linear velocity. Omega ni adalah angular velocity. Okey, dihubung kaitkan dengan apa? Kamu akan dapat dihubungkan dengan jejari radius R. Okey, that is the formula. Okey, apa unit untuk angular velocity? Okey, unitnya kamu akan gunakan sebagai radian per second rad per second. So unit lain untuk angular velocity kamu akan dapat sama ada RPS. RPS ni ialah radian per second. RPS ni adalah revolution per second. RPM revolution per minute. RPH revolution per hour. Dan ketiga-tiga unit ni dia bukan unit SI. Bila kamu jumpa unit tiga-tiga ni, kamu kena tukar dia jadi apa? Radian per second. So nak tukar kepada unit radian per second ni, konsepnya kamu kena faham adalah pi radian ialah 180 degree and 2 pi radian is 360 degree. Okay, so itu je untuk subtopik 6.1.